Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 42 surah Sad, ayat 42 surah Sad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu itu. Lalu baginda Ayub alaihissalam menghentakkan dua kakinya, maka terpancarlah mata air daripada hentakan kakinya itu. Allah berfirman, wahai Ayub, mata air yang terpancar itu engkau jadikan air itu sebagai mandian untuk membersihkan, merawat, mengubat, memulihkan anggota luaranmu. Dan mata air yang terpancar itu juga engkau jadikan minuman untuk merawat, mengubat, memulihkan anggota dalamanmu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 42 surah Sad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengambil pelajaran daripada ujian, dugaan, cobaan yang menimpa junjungan mulia baginda Ayub alaihissalam. Apakah pelajarannya yang perlu kita ketahui? Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita, baginda Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengubati, merawati dan memulihkan tubuh badannya daripada penyakit luar biasa, kesan daripada wabak penyakit yang telah
memusnahkan harta benda, mata benda, apa benda, malah meragut nyawa segala anak pinaknya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebagai satu kewajipan, wajib bagi seorang hamba itu berikhtiar, wajib berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar, ikhtiar mengubati, ikhtiar merawat, ikhtiar memulihkan tubuh badan yang dihinggapi oleh penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 18 tahun Baginda Ayub alaihi salam dirundung malang, pun begitu tidak mencacatkan Baginda Ayub alaihi salam sebagai seorang rasul. Dalam tempoh 18 tahun, 7 tahun Baginda Ayub alaihi salam merengkuh sengsara, mengidap penyakit kesan daripada serangan wabak penyakit. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dah 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan betapa tabah, sabar, redanya Baginda Ayub alaihi salam. 11 tahun menyaksikan Baginda Ayub alaihi salam kehilangan segala-galanya. Wabak penyakit telah memusnahkan ladang gandumnya yang luas. Wabak penyakit telah membunuh ribuan ekor kambing ternakannya di padang ragut. Wabak penyakit telah mengorbankan anak pinak kesayangannya. Baginda Ayub alaihi salam hilang segalanya, hidup bersama dengan isteri yang tercinta. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, masuk tahun yang ke-12 Baginda Ayub alaihi salam pula mengidap penyakit luar biasa, kesan daripada serangan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan, hadis Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal waba fasadul hawa, bahwasanya wabak penyakit itu mencemarkan pengudaraan di muka bumi. Udara tercemar, maka kita tak ada pilihan, kita terpaksa menghirup udara. Tuan Bilal berikhtiar memakai pelitup muka. Kenapa kena pakai? Tujuan utama bukan kerana takutkan denda RM1000. Itulah ikhtiar kita apabila pengudaraan tercemar akibat serangan wabak penyakit yang kita dapati mula gelombang kedua. Dah elok-elok COVID-19 tu terkawal, nampaknya gelombang kedua COVID-19 wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pengudaraan tercemar
kita tak ada pilihan. Kita hanya mampu berikhtiar pakai pelitup muka. Ya, pun begitu kita kena sedut nafas juga. Kita kena bernafas. Oleh itu udara yang kita hirup, yang tercemar itu akan melemahkan organ tisu kelenjar. Ianya boleh mengakibatkan 3. Insibabud dami, tumpah darah, juga disebut infikakud dami. Boleh menyebabkan yang kedua, hijanud dami, darah semakin lemah. Dan yang ketiga, dikhawatiri, ya, intifahud dami, darah berangin, tak terkawal, darah tinggi, darah rendah, wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka berisiko. Baginda Ayub alaihi salam akhirnya akur, reda dengan qada qadar Allah. Wabak penyakit menghinggapi tubuh badannya. Baginda Ayub alaihissalam sengsara selama 7 tahun dengan penyakit luar biasanya. Tanggal daging kulit pada tubuh badannya. Baginda Ayub mohon pada Allah, jangan sampai lidahnya tertanggal. Apakan daya, kerana dia sentiasa memuja Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, cukup 7 tahun sengsara dengan penyakit, 18 tahun dalam kesusahan. Allah perintahkan baginda Ayub alaihissalam mengubati dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, dan memulihkan dirinya sendiri. Ya, baginda Ayub alaihissalam tak ada insurans untuk mendapatkan rawatan di mana-mana hospital pakar KPJ. Baginda Ayub alaihissalam tak ada takaful ikhlas, takaful tak ikhlas. Tak ada. Rawat sendiri. Tuan Bilal ada insurans? Tak ada. Siap. Oh, insurans rumput adalah. Takaful ikhlas, takaful tak ikhlas, takaful pulas. Oh, yang pulas ada. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka tuan-tuan, apabila kita sedar kita tak ada kad KPJ, kita tak ada apa-apa, ya, zaman PKP ni tak ada siapa nak tempah untuk tanam rumput. Jadi duit kita ni semakin susut. Tiba-tiba yelah nak ambil HSI Hospital Sultan Ismail, Tuan Bilal kena ikut giliran. Bila nak operation, setahun lagi meninggal dunia dulu. Giliran ramai, terlalu ramai. Lepas tu Tuan Bilal boleh berjalan, boleh azan lagi. Dia kata sihat tu boleh azan. Dia hanya operation kalau orang tu dah tak boleh bercakap, ICU only. Barulah dia buat. Itulah. Kerana ramai, yalah, ubatnya tak banyak, yang sakitnya ramai. Nak buat macam mana? Maka kenalah Tuan Bilal seperti baginda Ayub alaihissalam, wajib berikhtiar mengubat, merawat dan memulihkan tubuh badan,
Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar baginda Ayub alaihissalam hentakkan kakinya. Hentak kaki, terpancar mata air. Mata air yang terpancar itu dibuat dua, mandian dan minuman. Habis Tuan Bilal takkan hentak kaki, nanti gaut pula. Bukan begitu Allah. Kerana ialah wajib berikhtiar. Baginda Ayub alaihissalam, Allah berikan kepada dia mukjizat. Mukjizat. Mukjizat kita apa? Cocok dinding nebeng. Muntah ke tak muntah? Kalau muntah, jadilah mukjizat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai yang semalam saya duduk beratur bank rakyat. Dua orang suami isteri itu marah kerana si suami cocokkan dia tak termuntah, isteri cocokkan dia tak muntah. Dia punya belete dia, saya diam aja. Dalam hati saya, kau keluarlah, kau jangan marah apa-apa. Dah benda tu tak berisi. Lepas tu apabila saya cocok, dia tengok termuntah. Dia kata haji tu muntah pula, ada duit. Yalah, menunjukkan kad aku berduit, kad kau tak berduit. Senang je. Kau jangan marahkan mesin tu. Mesin tu dah disekolahkan, dia tahulah kad mana berduit, kad mana tak berduit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun keluar, dia pun tengok saya je, kakaknya tu tengok saya. Dia kata, Ji, ada duit? Alhamdulillah ada. Ada. Tuan-tuan rahmati Allah, tinggalkan teruslah. Tinggal tu je, budak-budak dua orang kejar saya. Dia kata, Tuan Haji, belilah kerepek. Oh, so beli kerepek pula. Tuan-tuan, sekarang ni dekat bank tu kan, ramai budak-budak kecil jual kerepek kan. Jual kerepek. Saya pun kesian, ada duit RM2 beli. Wah, dia pun pegang tangan saya. Tuan Haji lah orang pertama beli kerepek saya. Saya dah 3 jam tunggu kat sini. Kesian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yalah akhir zaman, PKP pula. Tapi budak tu selama je, budak kecil tu dia tak pakai pelitup pun. Yalah, polis takut dengan dia agaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Maka nak buat macam mana? Ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis riwayat Imam Muslim. Suratul Fatihati syifa'u kulli da'in. Surah Al-Fatihah, Allah merahmati, Allah berikan kelebihan keistimewaan pada surah Al-Fatihah itu sebagai ubat kepada segala penyakit. Maka wajib berikhtiar. Tuan Bilal pun ambil air dalam satu bekas, menghadap ke arah kiblat. Air letak depan, menghadap ke arah kiblat. Kenapa nak menghadap kiblat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zu syarafin wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Segala sesuatu itu Allah letakkan kemuliaan, keistimewaan. Mana-mana majlis yang menghadap arah kiblat, Allah serlahkan kelebihan, keistimewaan, kemuliaan. Jadi itu tujuan kenapa menghadap kiblat. Letak bekas berisi air, menghadap kiblat. Sama ada duduk, berdiri ke, yang penting menghadap kiblat. Air di hadapan.
bacalah surah Al-Fatihah berlafaz. Selesai membaca, tarik nafas, kemudian tiup. Dia ada dua, sama ada tiup ataupun hembus. Apabila tiup, maka tiupan itu menghasilkan angin yang sejuk. Cuba Bilal buat angin sejuk. Apabila hembus, angin yang panas. Dia beza. Kalau tiup, anginnya sejuk. Kalau hembus, anginnya panas. Bila nak tiup, bila nak hembus, kalau ada anak dara lanjut usia, Andalusia ya, minta tolong sangat dengan Tuan Bilal. Pasal kerana dia tu kena hysteria. Orang kata kena sawan. Jadi nak harap siapa lagi? Kalau nak minta Tuan Haji Kamarul, kena ambil nombor. Lepas tu ada kadar bayaran rawatan. Dia ada klinik rawatan Islam. Jumpalah Bilal, percuma kan. Kerana lesen Bilal hanya jual rumput saja. Jadi kiranya ada keperluan kena sampuk kan, kena apa namanya tu, kena sawan. Tuan Bilal tarik nafas, hembus, tu panas. Tu keperluannya itu. Untuk rawat, untuk ubat rawat boleh, maka tiup. Bila tiup, anginnya sejuk sampai habis nafas. Bila dah tiup, air dalam bekas itu dibuat dua, mandian dan minuman. Jadi bahagikan dua. Maka separuh tu tuang dekat timba ke baldi ke, lepas tu boleh tambah air lain. Letaklah dedaunan yang mengeluarkan haruman. Letaklah daun bidara. Tiba-tiba daun bidara tak ada yang banyak, anak dara je. Jadi terpaksalah pergi pasar pandan, kerana ada daun pandan. Letak daun pandan. Kenapa letak daun bidara, letak daun pandan? Supaya air dalam beldi itu mengeluarkan haruman. Daun pandan kalau tuan-tuan rendam 3 jam sah. Air dalam baldi itu akan berbau haruman pandan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kiranya tuan-tuan duit banyak, ialah jual rumput laku, rumput kapet jual. Jadi belilah kat kedai India bawah tu bunga-bungaan yang mengeluarkan haruman. Rendam dengan bunga, biar nanti air dalam baldi itu berbau bunga. Mandi, buat mandian untuk 3 kali senja. Senja ni setengah jam sebelum waktu maghrib. Setengah jam mandi. Lepas tu air sekali tu, air tu disiram ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa nak direndam? Kan dedaunan seperti bidara, daun pandan, bunga-bungaan. Kita nak air tu mengeluarkan haruman. Air yang berbau wangi, apabila dijadikan mandian, air yang berbau wangi itu akan meresap ikut kulit, daging sampai ke tulang.
dalam bahasa Arab yang Imam Al-Ghazali sebut. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Ghazali sebut kaimiya'us sa'adah, resapan kebahagiaan. Jadi kalau air Ranhil SAJ dia tak meresap kerana begitu tinggi kadar takrifnya. Tapi kalau air Ranhil SAJ tu Tuan Haji Ishak dah diletakkan daun pandan, daun bidara, bunga-bungaan, dah berbau harum, kita mandi dia akan meresap. Itu bahasa Arab kata kaimia. Kaimia tu bahasa Arab, resapan. Bahasa Melayunya resapan, bahasa orang putihnya kimia, jabatan kimia. Kimia tu bahasa Arab, kaimia, resapan, meresap. Mudah-mudahan pulihlah anggota luaran. Sebahagian lagi tu yang kita bagi dua, buatlah minuman. Bacalah Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca mambang api, mambang air, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, Al-Basmalah tu tanalul barakah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Allah merahmati untuk mendapat keberkatan. Buat minuman, minum, dapat 3 kali minum, moga-moga merawat organ dalaman. Baik, kiranya tak boleh kena air, tak boleh kena air. Kena air nanti penyakitnya lebih merebak, lebih mudarat. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, hadis riwayat Imam Abi Daud, hadis riwayat Imam An-Nasai, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izashtaka nafatha ala nafsihi bil muawwazat wa masaha anhu biyadihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menghidap penyakit yang tak boleh kena air. Kita faham ada juga demam yang tak boleh mandi. Maka Sayyidatina Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham penyakit mana boleh kena air, penyakit mana tak boleh kena air. Yang tak boleh kena air itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah. Dan di sini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nyatakan Rasulullah membaca Al-Muawwazat, 3 kul. Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Dan Rasulullah tiupkan, tiup, nafasa, tiup ni menghasilkan angin yang sejuk pada mana bahagian yang sakit. Tiup, kalau maknanya sakit pada bahagian tangan, tiupkan. Sakit pada bahagian badan, ditiupkan. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan mana-mana bahagian yang Rasulullah tak dapat nak tiup, macam belakang nak tiup mana? Wa masaha anhu biyadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sapuan dengan tangan kanannya. Katakan yang sakit tu dekat pinggang, nak tiup macam mana Bilal? Yang boleh tiup perut aku yang besar aja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah selesai baca 3 kul. Kul huwallah, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Rasulullah tiupkan pada tapak tangan, perut jari. Tiup sampai habis nafas. Kemudian Rasulullah sapukan pada bahagian yang sakit. Itu ikhtiar.
Kiranya Bilal kau ada kad KPJ, kau pergi KPJ je, bayarlah secukup rasa, seenak selera. Cikgu ada kad tak? Alah, macam mana nak kahwin pun lagi tak mampu. Dah tak baik ngata-ngata semua. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.